Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7. Tajuk kami ialah Kepentingan Ilmu Falsafah kepada Pemikiran Manusia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Luqmanul Hakim bin Abdul Hakim, Nur Arisa Safia binti Azman, Muhammad Irfan bin Abdul Rashid, Siti Nur Hamizah binti Muhammad Rauzan dan Siti Nur Izzati binti Muhammad Nurdin. Pensyarah kami ialah Prof. Maknya Dr. Abdul Hakim bin Muhammad atau Muhammad Ramli. Kita masuk kepada pengenalan ilmu falsafah. Ilmu falsafah ialah perkataan yang mempunyai makna yang berbeza, bergantung kepada siapa yang mempelajarinya. Falsafah pula berasal daripada perkataan Yunani, filosofi, yang bermaksud kasih sayang dan kebijaksanaan, adalah cabang sains yang berkaitan dengan kebenaran umum dan asas. Falsafah juga merupakan ilmu kefahaman, dianggap sebagai sains tertinggi dan menjadi asas kepada ilmu-ilmu lain. Menurut Abdul Rahman dan Zakaria Hassab, kajian falsafah ialah ilmu yang mengkaji proses memahami aktiviti pemikiran manusia, dan falsafah itu sendiri ialah aktiviti pemikiran. Tujuan falsafah ini adalah untuk berfikir dan mempelajari kebenaran. Falsafah juga boleh melatih manusia berfikir dua kali dan melihat kebenaran. Falsafah juga boleh melatih manusia berfikir secara logik atau kritis apabila melakukan suatu perkara atau kerja. Secara ringkasnya, terdapat beberapa pendekatan bagi memahami maksud falsafah. Antaranya ialah falsafah adalah pemikiran yang dasar, asas atau terus tentang sesuatu perkara atau isu. Selain itu, falsafah juga adalah pemikiran yang mendalam tentang suatu perkara, bersifat menyeluruh dan tidak terhad kepada sesuatu subjek, topik atau skop pemikiran. Seterusnya ialah pengenalan tentang falsafah pendidikan. Secara ringkasnya, falsafah pendidikan merupakan konsep filosofikal dalam pendidikan yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian pengkaji. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian ini mempunyai 3, iaitu mengenal pasti hubungan ilmu falsafah dengan pemikiran manusia. Yang kedua ialah mengkaji kepentingan ilmu falsafah kepada pemikiran manusia. Dan yang ketiga ialah mengkaji sejauh mana penggunaan ilmu falsafah dalam kehidupan manusia. Di samping itu, skop kajian ini memfokuskan kepada pengkaji kepentingan ilmu falsafah kepada pemikiran manusia dari berbagai aspek dan juga mengkaji perkembangan penggunaan ilmu falsafah dalam kehidupan harian manusia. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian ini dilakukan bertujuan untuk dijadikan sebahagian bahan bukti bahawa kajian ini adalah dilaksanakan oleh pengkaji. Oleh itu, sebagai seorang pengkaji seharusnya menggunakan kaedah pemerhatian dan perpustakaan bagi menyelesaikan tugasan kajian ini. Seterusnya terdapat 3 perbincangan yang dijalankan. Perbincangan yang pertama ialah perbincangan mengenai konsep ilmu falsafah kepada pemikiran manusia. Falsafah sangat penting kepada pemikiran manusia. Hal ini kerana ilmu falsafah mampu untuk memperbaiki sikap dan perwatakan seseorang dari segi cara berkomunikasi, cara menuntut ilmu, cara berfikir dan seumpama dengannya. Etika pemikiran manusia ini digunakan untuk menilai kebaikan dan kejahatan seseorang menurut pemikirannya. Seterusnya, seni dalam falsafah pemikiran manusia juga merupakan hal yang tidak kurang pentingnya. Hal ini kerana seni dalam pemikiran falsafah dapat membantu seseorang dari segi teknikal, kemahiran serta keputusan yang dibuat. Seterusnya, perbincangan yang kedua ialah perbincangan mengenai kepentingan ilmu falsafah dalam institusi pendidikan. Institusi dan pendidikan merupakan satu disiplin ilmu yang berbeza tetapi mempunyai perkaitan yang sangat erat. Pendidikan pula memerlukan kurikulum sebagai pengisiannya bagi membolehkan manusia memperoleh pengetahuan, kemahiran dan budaya dalam kehidupan dan serta generasi yang seterusnya. Falsafah pendidikan sangat penting sebagai arah tuju, panduan dan bimbingan kepada sesebuah negara dalam membentuk perkembangan pelajar secara menyeluruh yang meliputi dimensi intrinsik dan dimensi instrumen sosial falsafah dalam pendidikan. Ini dapat menjadikan seseorang pelajar itu berfikiran rasional dan kritis berlandaskan daripada ideologi negara. Seterusnya, perbincangan yang terakhir ialah perbincangan mengenai kepentingan nilai falsafah terhadap perkara keagamaan.
Dari aspek Islam, keindahan meliputi akhlak, iman, matlamat, keagamaan dan falsafah kehidupan manusia. Ilmu agama adalah kebenaran yang mutlak, mempunyai darjat paling mulia, kudus dan menjadi sumber inspirasi kepada pembentukan semua ilmu lain yang dapat digarap oleh akliyah manusia. Falsafah agama juga mengkaji ajaran sesuatu agama dalam bentuk perbandingan negara, realiti kehidupan dengan penemuan-penemuan ahli saintis dengan sistem sosial budaya, sesebuah masyarakat dan sebagainya. Kita teruskan lagi dengan dapatan kajian. Di dalam kajian ini terdapat dua dapatan kajian, iaitu yang pertama, mengkaji kepentingan ilmu falsafah pada pemikiran manusia dari pelbagai aspek. Yang kedua, mengkaji perkembangan penggunaan ilmu falsafah dalam kehidupan harian manusia. Seterusnya, terdapat 5 kepentingan ilmu falsafah pada pemikiran manusia dari pelbagai aspek. Yang pertama, pemahaman tentang keberadaan dan dunia. Ilmu membantu manusia memahami dunia dan falsafah yang terkandung di dalamnya. Manusia boleh memikirkan makna hidup, tujuan dan kewujudan. Yang kedua, refleksi dan pemikiran kritis. Falsafah menyebabkan kita berfikir dan berfikir secara kritis. Oleh itu, orang boleh memperoleh keupayaan untuk menganalisis, menilai dan merumuskan pemikiran sendiri secara kritis dengan belajar tentang pelbagai sistem pemikiran, hujah dan perspektif falsafah. Yang ketiga, etika dan moral. Orang boleh mempelajari dan memahami prinsip moral berdasarkan tindakan mereka dengan akibat pilihan mereka dengan mengkaji etika. Yang keempat, pemahaman pengetahuan dan metodologi. Falsafah membantu manusia memahami ciri-ciri metodologi dan pengetahuan saintifik. Manusia boleh mempersoalkan kepercayaan, halangan dan keadaan ilmu yang digunakan melalui falsafah pengetahuan, epistemologi dan falsafah ilmu. Dan yang terakhir, pemahaman sosial dan politik. Pemahaman manusia tentang aspek sosial dan politik kehidupan dibantu oleh falsafah. Orang boleh mempersoalkan struktur kekuasaan, hak asasi manusia, keadilan sosial dan hubungan antara individu dan masyarakat melalui falsafah politik dan falsafah sosial. Okey, kita beralih pula kepada part seterusnya, iaitu perkembangan penggunaan ilmu falsafah dalam kehidupan harian manusia. Di dalam perkembangan falsafah ini, ia telah melahirkan beberapa takrifan tentang pengetahuan dalam bidang-bidangnya, dan setelah melihat beberapa pembahagian ilmu falsafah, maka ia menjelaskan kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah ini amat mendalam untuk diselidiki dan juga difahami. So, sebagai contoh, ramai ahli falsafah seperti Dr. Umar Amir Hussein, Prof. Abdul Jalil Hussan dan Prof. Mahmud Muhammad Al-Huzari telah menulis berkaitan bidang-bidang falsafah ini. Dan secara keseluruhannya, pembahagian ilmu falsafah yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh ini menjelaskan kepada kita bahawa bidang pengkajian ilmu falsafah amat luas, tetapi apa yang penting ianya mengandungi bidang ilmu psikologi, kosmologi, metafizik, mantik, teologi, estetik dan etika. Berfalsafah juga merupakan satu kesenian berfikir, dan ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk menjadi seseorang yang pemikir, dan ia juga memerlukan bakat dan juga latihan yang mendalam. Semua orang adalah pemikir, tetapi yang membezakan antara mereka adalah sejauh mana atau sedalam mana pemilikan mereka terhadap sesuatu perkara itu. Tahap pemikiran seseorang dibezakan dengan melihat sejauh mana atau sedalam mana mereka memikirkan sesuatu. So, penampilan beberapa tokoh kenamaan tersebut di atas membuktikan falsafah adalah satu ilmu yang membahas pelbagai aspek permasalahan hidup manusia hari-hari, dan itulah falsafah sejati. Ia tidak asing daripada membahaskan masalah kehidupan, dan ia berasas daripada kehidupan dan juga dapat membantu perbaiki kehidupan kita dalam seharian. Implikasi yang terdapat di dalam kajian kami adalah, yang pertama, perkembangan pemikiran kritis dalam institusi pendidikan dalam kalangan mahasiswa. Melalui pembelajaran falsafah, siswa diajar untuk menganalisis pelbagai konsep,
teori dan hujah secara kritis. Mereka diajar untuk mempersoalkan andaian-andaian yang mendasari pemikiran serta mencari bukti dan alasan yang kuat untuk kepercayaan yang dipegang. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemikiran yang lebih kritis, analitis dan reflektif. Yang kedua, penyerapan nilai-nilai falsafah dalam diri mahasiswa. Di dalam falsafah terdapat pelbagai nilai etika, moral, kepercayaan serta hujah yang penting dalam membentuk pandangan seseorang individu. Di dalam pendidikan, nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran PDP untuk membantu siswa memahami nilai-nilai asas seperti keadilan, kebenaran, kebebasan dan tanggungjawab. Hal ini menyumbang kepada perkembangan peribadi siswa dan membantu mereka dalam membentuk pandangan hidup yang bermakna. Yang ketiga, pemahaman aspek falsafah dalam perkara keagamaan. Hal ini membolehkan individu untuk melihat dan memahami agama dengan perspektif yang lebih luas, menyeluruh dan kritis. Pemahaman ini dapat memperkaya pengalaman keagamaan dan membantu seseorang individu untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan seharian dengan lebih bijaksana. Secara keseluruhan, apa yang boleh disimpulkan daripada kajian ini ialah yang pertama, konsep ilmu falsafah kepada pemikiran manusia memberikan dasar pemikiran yang mendalam untuk memahami aspek-aspek penting kehidupan. Contohnya tentang kewujudan, pengetahuan, etika, realiti dan keadilan. Seterusnya yang kedua, pemikiran logik merupakan asas terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang berfikiran kritis. Yang ketiga, pemikiran logik dalam falsafah merupakan satu landasan bagi ilmu pengetahuan dan kaedah ilmiah.